Salam sejahtera dan selamat petang. Sistem Raja Berpegeran Malaysia menggabungkan demokrasi moden dan tradisi Mendaki bermula pada zaman penjajahan British. Selepas penubuhan Persekutuan Tanah Melayu pada 1948, kedudukan Raja-Raja Melayu diiktiraf dalam pentadbiran negara. Hari ini sistem ini menjadi kestabilan politik, perpaduan rakyat dan kesinambungan budaya. Perlembagaan Malaysia menggariskan peranan Majlis Raja-Raja yang di-Pertua Agong serta pergasingan kuasa antara eksekutif, perundangan dan kehakiman. Sistem ini terus menjadi asas kepada kemakmuran dan kemajuan negara. Sekarang mari kita dengar pendapat Xiao Pei tentang sistem demokrasi. Terima kasih Kenan. Nama saya Liu Xiao Pei. Topik yang akan dibincangkan ialah sistem demokrasi di Malaysia. Sistem demokrasi adalah salah satu warisan tradisi Malaysia yang sangat penting. Ia terbahagi kepada dua bahagian, iaitu kebebasan asasi dan pilihan raya. Kebebasan asasi telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia, termasuklah kebebasan diri, kebebasan bercakap, berhimpun dan bersatu paduan, kebebasan agama dan hak terhadap harta. Kebebasan asasi itu sangat penting bagi semua warga negara untuk menjalani kehidupan yang baik, aman dan harmoni. Demokrasi telah memberikan kita kebebasan dan hak, namun kita tidak boleh menyalahgunakannya. Kita haruslah menjadi seseorang yang bermoral dan beretika. Selain itu, ialah pilihan raya. Malaysia mengamal sistem politik pelbagai parti, iaitu parti politik yang memenangi kerusi terbanyak akan membentuk kerajaan. Bagi Dewan Rakyat, iaitu Kerajaan Persekutuan, dan bagi Dewan Undangan Negeri, iaitu Kerajaan Negeri. Bagi pemenang, ini berdasarkan jumlah undi tertinggi yang diperolehi oleh calon yang bertanding. Calon 2. Sekarang, saya ingin bertanya beberapa soalan kepada cermin yang bersama dengan saya. Soalan 1. Pilihan raya diadakan setiap beberapa tahun sekali? 5 tahun. Betul. Soalan 2. Siapakah yang bertanggung jawab menguruskan pilihan raya umum di Malaysia? Suruhanjaya pilihan raya. Hebatnya. Dan soalan terakhir, boleh kongsikan pandangan anda tentang pilihan raya umum di Malaysia? Pilihan raya adalah yang paling penting dalam sistem demokrasi. Oleh itu, semua pengundi harus mengundi pada hari pilihan raya umum. Betul jawapan ini. Okay. Jawapan cermin sangat baik. Kita haruslah menghargai sistem demokrasi negara kita kerana sistem demokrasi ini tidak mudah diperoleh. Demokrasi ini tanggungjawab semua rakyat bersama. Saya, Liu Xiao Pei, melaporkan kepada semua rakyat Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Xiao Pei. Mari kita mendengar pendapat Zhi dan Shiming tentang konsep pergasingan kuasa. Terima kasih Kenan. Nama saya Gotusi dan saya ingin memperkenalkan antara sumbangan terbesar yang terjamin dalam perlembagaan Malaysia dalam konteks sistem raja perlembagaan, iaitu pengamalan konsep pengasingan kuasa dalam pentadbiran negara kita. Sejak kedatangan agama Islam, sistem kesultanan telah menjadi asas politik di negara kita dengan sultan diberikan kuasa tertinggi yang unggul merentasi segala aspek pemerintahan.
Menjelang zaman penjajahan, golongan penjajah seperti British juga telah memperkenalkan struktur persekutuan dalam pentadbiran negara kita yang berteraskan pembahagian kuasa antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri berdasarkan peruntukan perlembagaan. Implementasi ini telah menjadi asas pembentukan konsep pengasingan kuasa yang melengkapi sistem raja perlembagaan dan demokrasi berparlimen di Malaysia selepas kemerdekaan. Sebagai langkah untuk mengimbangkan kuasa supaya tidak tertumpu pada satu pihak sahaja dan mengurangkan risiko berlakunya penyalahgunaan kuasa yang akan menggugat keberkesanan pentadbiran negara kita. Sekarang, mari kita kenali konsep pengasingan kuasa tersebut yang membahagikan fungsi kerajaan kepada 3 bidang, iaitu perundangan, eksekutif dan kehakiman. Antaranya, berdasarkan perkara 44 dalam Perlembagaan Malaysia, Badan Perundangan Peringkat Pusat atau Parlimen hendaklah terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong dan 2 dewan yang dikenali sebagai Dewan Rakyat dan Dewan Negara, manakala perundangan peringkat negeri hendaklah dikuasai oleh Dewan Undangan Negeri. Perkara 55 dalam Perlembagaan Malaysia juga telah memperuntukkan Yang di-Pertuan Agong kuasa untuk memanggil Parlimen bersidang atau membubarkan Parlimen. Badan-badan perundangan ini juga bertanggungjawab untuk menggubal, meminda dan meluluskan undang-undang di mana segala rang undang-undang tersebut perlu diluluskan oleh kedua-dua Dewan Peringkat Pusat dan sebelum dihantar kepada Yang di-Pertuan Agong untuk perkenan baginda. Segala rang undang-undang tersebut juga tidak boleh bercanggah dengan peruntukan Perlembagaan Malaysia dan Undang-Undang Peringkat Pusat sentiasa mengatasi Undang-Undang Peringkat Negeri. Melalui mekanisme semat tak imbang, Perlembagaan Malaysia juga menuntut pentadbiran badan eksekutif sentiasa mematuhi undang-undang yang telah dibentuk oleh Parlimen dan ahli Parlimen berkuasa untuk membahaskan atau mengkritik tindakan kerajaan. Tuntasnya, Badan Perundangan memainkan peranan yang penting dalam menetapkan peraturan untuk memastikan keterusan dan keadilan operasi kerajaan di samping mengawal tingkah laku rakyat agar keamanan terjamin. Oleh itu, semua warga negara bertanggungjawab untuk menghayati rukun negara keempat iaitu kedaulatan undang-undang dan tidak melakukan tindakan yang melanggar undang-undang untuk mewujudkan kedamaian sosial bersama. Mari kita lihat contoh konsep fungsi parlimen di Malaysia. Mari kita bersidang. Saya nak cadangkan undang-undang. Kita tidak boleh ada segala perhimpunan politik. Siapakah yang bersetuju dengan undang-undang ini? Sila angkat tangan. Berdasarkan perlembagaan, semua rakyat berhak untuk berhimpun secara tidak bersenjata. Oleh itu, undang-undang ini tidak boleh disahkan. Terima kasih. Nama saya Wismin. Hakim bertanggung jawab untuk memastikan undang-undang dilaksanakan dengan adil. Badan Kehakiman berfungsi sebagai pelindung hak rakyat dan perlembagaan hakim. Hakim tidak terlibat dalam politik atau dipengaruhi oleh pihak lain termasuk rasuah. Tugas hakim adalah memastikan segala tindakan badan eksekutif dan perundangan tidak melanggar prinsip undang-undang tertinggi negara. Jika undang-undang yang digubah bercanggah dengan perlembagaan, hakim mempunyai kuasa untuk membatalkannya. Kebebasan hakim adalah asas kepada sistem demokrasi. Tanpa kebebasan kehakiman, keadilan akan terjejas dan kepercayaan rakyat terhadap sistem akan hilang. Tegasnya, mahkamah adalah benteng terakhir untuk memastikan keadilan ditegaknya di negara ini. Saya ada satu kes yang perlukan bantuan hakim. Katakan tidak kepada rasuah. Namun keadilan yang ditegakkan oleh badan kehakiman hanya dapat direalisasikan sepenuhnya apabila dasar-dasar negara dilaksanakan dengan baik oleh badan eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Sebagai pemimpin badan eksekutif, Perdana Menteri bertanggung jawab melaksanakan dasar-dasar negara. Beliau memastikan segala keputusan yang dibuat mengutamakan kebajikan rakyat dan kemajuan negara. Badan eksekutif bertanggung jawab mengurus sumber negara dan melaksanakan undang-undang yang digubah oleh Parlimen. Perdana Menteri sentiasa berpegang kepada prinsip demokrasi dan bertindak atas nasihat jurnal. Namun kuasa ini tidak mutlak. Perdana Menteri takluk kepada perlembagaan dan diawasi oleh Badan Perundangan serta Kehakiman. Kerjasama era antara Badan Eksekutif, Perundangan dan Kehakiman memastikan pemerintahan negara berjalan lancar. Beliau memainkan peranan yang penting untuk memastikan kestabilan, kesejahteraan dan kemakmuran negara. Terima kasih. Terima kasih Tzu dan Shiming. Sekarang mari kita mendengar pendapat Jun An tentang Majlis Raja-Raja. Selamat sejahtera dan selamat pagi kepada para penonton sekalian. Nama saya Jun An adalah Watana.
Apa yang kita saksikan sekarang dalam masyarakat Majlis Raja-Raja yang dipengerusi oleh Yang di-Pertuan Agong. Ini mentimpa di Istana Negara yang terletak di Jalan Tuta, Kuala Lumpur, Malaysia. Majlis Raja-Raja ditubuhkan semasa zaman Persekutuan Tanah Melayu. Tanggungjawab mereka meliputi pelbagai bintang seperti pemilihan Yang di-Pertuan Agong, menjaga keharmonian agama, serta urusan berkaitan undang-undang dan pelantikan tertentu. Tugas utama Majlis Raja-Raja termasuk: pertama, pemilihan Yang di-Pertuan Agong dan timpalan Yang di-Pertuan Agong setiap 5 tahun. Proses pemilihan ini mengikut peraturan yang ditetapkan oleh jadual ketiga perlembagaan. Kedua, menentukan sama ada amalan agama tertentu boleh dilaksanakan di seluruh negara. Ketiga, memberi nasihat dan kelulusan untuk pelantikan jawatan tinggi yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja serta membuat keputusan terhadap usul-usul undang-undang dalam keadaan tertentu. Akhir sekali, saya ingin menegaskan bahawa Majlis Raja-Raja yang bukan sekadar sebuah badan pentadbiran, tetapi ia juga merupakan simbol kedaulatan dan persatuan negara kita. Ia memainkan peranan yang tidak boleh digantikan dalam mengekalkan keharmonian negara serta mengabdi kuasa pentadbiran. Ya, sekian, terima kasih. Terima kasih Jun An. Sekarang mari kita mendengar pendapat Kajun dan Shuwen tentang peranan Ketua Negeri dan Yang di-Pertuan Agong. Dalam sistem raja berperlembagaan, Yang di-Pertuan Agong, YDPA dan Ketua Negeri memainkan peranan penting untuk memastikan keluhuran perlembagaan. Di peringkat negeri, Ketua Negeri iaitu Raja, Sultan atau Yang di-Pertuan Negeri berfungsi sebagai kuasa tertinggi dan mempunyai kuasa-kuasa tertentu. Dalam aspek agama, Ketua Negeri di negeri-negeri yang beraja memainkan peranan sebagai Ketua Agama Islam. Mereka bertanggungjawab menentukan darsa-darsa dan menguruskan hal ehwal agama Islam. Manakala bagi negeri-negeri yang tidak beraja, peranan ini dipegang oleh YDPA iaitu Yang di-Pertuan Agong. Selain itu, Ketua Menteri juga berperanan untuk melantik Menteri Besar Ketua Menteri iaitu individu yang mendapat sokongan majoriti dalam Dewan Undangan Negeri. Selain itu, Ketua Negeri juga berperanan untuk memperkenankan sesuatu undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri. Kamu telah mendapat sokongan majoriti daripada Dewan Undangan Negeri, kan? Betul. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh perlembagaan, saya akan melantik kamu sebagai Menteri Besar negeri ini, ya. Terima kasih atas kepercayaan ini. Saya berjanji akan menjalankan tanggungjawab dengan tanah amanah. Oh, inilah rang-rang undang-undang yang dijalankan diluluskan oleh Tun. Baiklah, saya akan membaca dan meluluskan rang undang-undang ini jika tiada masalah. Dalam peringkat kebangsaan, YDPA memainkan peranan sebagai Ketua Negara. Kuasa yang meliputi 3 bidang iaitu eksekutif, perundangan dan kehakiman. Dalam bidang eksekutif, YDPA melantik Perdana Menteri daripada kalangan ahli parlimen yang mendapat sokongan majoriti. Dalam bidang perundangan, YDPA mempunyai kuasa untuk memanggil, menangguhkan dan membubarkan parlimen. Hal ini memastikan proses demokrasi dapat berjalan dengan lancar. Dalam bidang kehakiman pula, YDPA berkuasa untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tentera atau Mahkamah Syariah di negeri-negeri tertentu dan wilayah persekutuan. Saya telah menerima permohonan pengampun kamu. Apakah yang ingin kamu sampaikan kepada saya? Saya telah mencaci mangsa ketidakadilan. Apakah pandangan lembaga tentang permohonan ini? Setelah mempertimbangkan situasi ini, kami menyarankan agar pengampunan penuh diberi. Baiklah, setelah saya mendengar pandangan lembaga,
dan menimbang semua perkara, saya dengan ini memberikan pengampunan penuh kepada kamu. Terima kasih Tuan. Ketika berlakunya ancaman terhadap keselamatan awam atau kestabilan ekonomi, YDPA mempunyai kuasa untuk mengisytiharkan darurat bagi melindungi kepentingan negara. Saya mengisytiharkan darurat. Akhirnya, kerjasama erat antara Yang di-Pertuan Agong dan Ketua Negeri adalah kunci kejayaan sistem raja berperlembagaan. Peranan ini memastikan kelangsungan pemerintahan yang stabil dan berkesan. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang terus memberikan sokongan terhadap sistem pentadbiran negara kita. Sistem Raja Bergerak Malaysia adalah asas perpaduan dan kestabilan. Mengimbangi tradisi tempatan dengan tuntutan demokrasi moden melalui peranan Majlis Raja-Raja dan bergasing kuasa. Sistem ini bukan sahaja menjamin kestabilan politik, tetapi juga memperkukuh identiti nasional. Sekian sahaja untuk hari ini. Terima kasih.